Uh, tak lama lagi kita akan bertemu dengan ibadah tahunan kita. Ibadah tahunan yang ramai manusia yang fikir, tak payahlah, tak payahlah, tak payahlah. Ibadah tahunan yang apabila orang Melayu buat, lembunya tu kalau boleh harga nak makin murah, makin murah, makin murah. Sehinggalah lembu dia tu kiri kanan boleh main gitar. Tu kalau orang Melayu buat. Tapi kalau orang Pakistan dengan orang Bangladesh buat, nah lembu je turun lori, takut kita tengok kan. Begitulah keadaan. Walaupun bandingan pendapatan, kita punya pendapatan tu sangat besar berbanding pendapatan pekerja-pekerja Pakistan dan Bangladesh yang ada dekat Malaysia. Tapi lembu dia beli harga 12,000 seekor. Saya yang nak menyembelih pun takut tengok lembu. Kita mana yang paling murah sekali? Agak-agak bagi rangka cukup umur cukup. Macam tu. Maka kenapa? Sebab manusia memikirkan ibadah tu sebagai satu saki-baki yang rasa nak buat tak nak tak payah. Itu kita nak cerita bahawa indahnya ibadah korban bagi kita yang berfikir bahawa itu nikmat yang Allah bagi. Itu nikmat. Kerana manusia ni ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawaran yang cukup besar. Cukup besar. Ya, Allah bagi pada kita kehidupan bukan pernah sia-sia. Allah bagi tahu dah taat kepada Dia. Dalam Al-Quran awal-awal kita baca alladzina yu'minu, ya, awal-awal zalikal kitabu la raiba fi, terus ayat tu. Ayat apa? Berhubung dengan keadaan orang yang beriman, maka last sekali mereka akan masuk syurga Allah Ta'ala. Tawaran paling besar. Tapi manusia dia kurang perasan. Dia kurang perasan. Kita, tuan-tuan, perkara paling simple, kita pergi ambil wuduk je, datang ke masjid, sebaik mungkin ambil wuduk di rumah. Itu paling bagus sekali mengikut sunnah, ambil wuduk di rumah dan kemudian datang ke masjid. Tetapi bila datang tu dalam perjalanan tak tahulah nak terkencing ke, nak terkentut ke, tak apalah, lepas tu ambil balik. Maka lepas ambil wuduk saja, Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana sahaja pintu yang kalian nak. Teruknya kita sampai ketua tak ngapal-ngapal doa lepas ambil wuduk. Lepas-lepas wuduk terus gitu je manusia. Tuan-tuan beruntung sebab tuan-tuan orang masjid memang geng ngapal. Kan ya, ada orang abai tinggal. Maka sebab tu pada hari ini saya bila ditanya apa tajuknya, tajuk berkenaan dengan korban ni, kita kena sebut nak bagi kita sedar bahawa ibadah tu besar pada kita yang menganggap sia-sia. Ada orang kata, ustaz, saya dah buat dah dulu. Bila? 15 tahun lepas. Dia rasa bila dia dah buat sekali tu pun, masa tu lembu harga 2,600. 2,600 bahagi 7 ada berapa ratus sangat dia share kan. Lepas tu dia tinggal, dia rasa tak ada nikmat untuk dia. Tapi tak, zaman Nabi SAW, para sahabat berusaha, alim ulama berusaha, Nabi berusaha. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan kurban, maka mereka melakukan pada setiap tahun jika mereka mampu. Tetapi harus berusaha. Kadang kita malu, yang paling malu sekali tokil lembu tak buat kurban. Lagi teruk. Dijual. Akhirnya orang lain kurban, dia terkorban. Rugi apabila manusia tak rasa nikmat. Allah kata, inilah tawaran syurga bagi kalian. Kita buat relax, tak ada masalah. Okey, baik. Sebab tu saya ada tengok beberapa ayat Al-Quranul Karim
di mana Allah Subhanahu wa taala mengajar pada kita untuk mengetahui tentang ibadah, nikmat-nikmat ibadah. Seperti mana kata ulama, perkara yang paling awal untuk kita ketahui kat mana ibadah kurban ni hebatnya yang pertama, ibadah kurban ni bukan hanya dibuat di zaman Nabi saja. Ibadah kurban adalah amalan utama yang Allah uji kepada anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Allah uji awal lagi. Allah nak mendidik kita untuk bagi kepada Allah, bagi yang terbaik. Meletakkan diri kita bersifat kurban. Sifat kurban sungguh-sungguh. Memilih yang terbaik untuk bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah didik daripada awal. Anak Nabi Adam yang paling terkenal lah kita baca tentang Salima, kemudian Qabil, Labuda, kemudian Habil kan ya. Ada yang tu biasanya kita dengar walaupun nama tu tak ada dalam hadis sebenarnya. Disebut dalam ayat Quran dalam hadis itu anak-anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dalam riwayat Israeliat ni dia cerita bahawa Nabi nama-nama sedemikian. Maka itu tak ada masalah, bubuh nama tu tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu bahawa ibadah paling awal, bayangkan ibadah daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Hari ini kita masih melakukan itu. Keindahan yang paling awal. Dan bila mana melakukan ibadah kurban, kita semua tahu Allah menerima ibadah kurbannya Habil, tapi menolak ibadah kurbannya Qabil. Di sana boleh belajar dah. Boleh belajar dah. Sehinggalah Nabi SAW mengajar kepada kita ketika nak bersedekah, sedekahlah apa yang paling kamu sayang. Dan sedekahlah kepada mereka yang paling hampir denganmu. Kadang-kadang kita buat ibadah kurban tu jauh Sudan. Jauh, pergi jauh betul. Sedangkan rupa-rupanya keperluan ada di tempat kita. Tapi rasanya cukup lah kot kalau 15 ekor tu. Cukup, cukup. Ustaz kata tadi patut 20 Ustaz ya. 15 ekor rasa cukup. Sebab yang ada pun bakal-bakal jenazah aja. Kan? Yang ada pun geng-geng kencing manis, geng darah tinggi, gaut. Bukan boleh makan benar. Jadi kita buatlah dekat luar. Kenapa? Sebab keperluan. Tuan-tuan kalau pergi Kemboja, tentu buat kat Kemboja meleleh air mata tengok. Satu kampung dapat seko. Seko tu pun daripada Selangor, daripada KL, bawa pergi sana. Dia sembelih kat situ, tak sempat bagi daging sebab tak cukup dengan daging yang ada tu. Dapat lebih lembu, lebih kurang dapat daging 110 kilo. Besar juga lembu tu. Apa yang dia orang buat, 2 kawah ada. Satu kawah masak nasi dalam kawah banyak-banyak. Satu kawah lagi buat gulai campur batang pisang. Cincang semua daging dan tulang, buh satu kawah tu. Dan satu kampung bawa bekas, pergi ngulur dan makan. Dia makan tu, kita tengok meleleh air mata. Tak sempat nak komplain. Kita, kalau kita masuk korban, tunggu sebelah tukang sembelih. Kita tanya dia kenapa nunggu. Saya nak batang pinang. Masuk satu bahagian ni minta batang pinang. Tu kan. Habis ustaz buat apa? Bagi batang kelapa. Manusia mengarut, sangat mengarut. Maka jom kita fikirkan indahnya ibadah korban, kerana ibadah ni bukan hanya khusus kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Di awal, belum turun syariat semua besar lagi. Yang tu awal, berkorban soal yang paling besar. Bagaimana kita nak korbankan diri kita di dunia untuk kepentingan akhirat. Bagaimana kita nak korbankan harta kita. Saya baru sampai je. Saya baru sampai. Ada orang dah bagi dah. Korban dah harta dia untuk akhirat. Bagi kat pusat tahfiz. Tu kan ya, baru sampai je. Maka sebab tu bagaimana kita nak korbankan masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tak beramal, Allah tak rugi, yang rugi kita. Seandainya kita beramal, Allah tak untung, yang untungnya
kita. Allah tak perlukan kita, tapi kita yang memerlukan dia. Tapi tiba-tiba makan pun terlupa bismillah. Elok dah makan separuh, oh pocot, lupa bismillah. Tiap-tiap kali makan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, terlupa. Habis-habis makan basuh tangan, alhamdulillah pun tidak. Anak cucu ni doa, ya, doa lepas makan. Ya, doa tu atuk nenek tak hafal-hafal doa lepas makan. Ruginya manusia apabila manusia dia selalu melalaikan diri kita. Sebab tu nikmat hendaklah kita letak dalam akal fikiran dan pemahaman ilmu kita bahawa amalan ibadah korban ni dia indah kerana itu amalan yang berlaku di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau kita tengok ibadah korban, Allah nak ajar kita daripada zaman Nabi Adam lagi. Allah nak ajar persembahan kepada Allah, pilihlah yang terbaik. Solat nak pakai baju, pakai yang terbaik. Solatlah seumpama solat kita yang terakhir dalam hidup kita. Sedekahlah yang terbaik. Nak bagi daging dekat orang miskin, mesti lebih daripada orang biasa. Itu kadang-kadang orang tak faham. Minta maaf lah tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. Bagaimana Allah mengajar bagaimana kita melakukan ibadah korban dan pembahagian ibadah korban yang sangat banyak disalah erti dan disalah buat oleh orang masjid, jawatan kuasa dan sebagainya. Banyak yang salah. Kenapa? Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36 dan 37 dibagi dengan begitu clear. Pembahagian itu dibagi sepertiga kepada penama korban, sepertiga kepada orang awam dan sepertiga kepada orang miskin. Jadi 3/3. Sepatutnya begitu. Sepatutnya. Dan sepatutnya juga orang miskin mendapat lebih daripada orang awam, sebab orang miskin dia tak ramai berbanding orang awam. Kita kiralah sekor sembelih-sembelih, timbang-timbang daging dengan tulang rusuk apa lebih kurang yang suka-suka ni, lebih kurang 90 kilo. Mudah kira. 30 kilo yang pertama untuk penama korban. 30 kilo bahagi 7. 7 orang dapatlah lebih kurang dalam hampir 3 kilo seorang contohnya. 30 kilo yang kedua bagi kat siapa? Orang awam. Orang awam ada 100 buah rumah, dapatlah kot 100 gram seorang. Sebab ramai. Orang miskin ada 10 buah rumah je tapi ada 30 kilo, maka dia dah dapatlah 3 kilo seorang. Itu logiknya mengikut Quran. Tapi yang salahnya bila orang miskin datang dapat satu bekas, orang biasa datang dapat satu bekas, orang kaya datang pun dapat satu bekas, semua datang. Nazir datang dapat satu bekas, bendahari datang pun dapat, semua sama je. Maka itu sudah berlaku tidak adil berbanding ayat yang Allah suruh kepada kita. Cuma sebab orang tak berhati Quran. Kita baca Quran dalam Al-Lughatul Arabiyah sedang kita faham Al-Lughatul Malayiyah wal-Lughatul Jawariyah. Akhirnya baca tak faham-faham. Tu kaedah dia, memahami kaedah. Saya suka nak sentuh-sentuh sebab masa kita pun tak panjang sebenarnya. Kata je pukul 10 tu. Tu kan. Okey, baik, tak apa. Zaman-zaman PKP endemik ni kita tak ceramah panjang pun. Saya pun nak bagi tahu perkara paling besar. Indahnya yang itu nah. Baik, indah yang kedua kata ulama adalah ibadah ini telah dilakukan oleh nabi yang selepas itu pula. Zaman di pertengahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bukan hanya sunnah Nabi Muhammad SAW sahaja, malah daripada zaman Nabi Adam pergi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini ada disebut dalam surah As-Saffat pada ayat 99 sampai 113. Dia cerita lebih dahsyat zaman Nabi Adam diminta bawa binatang yang gemuk-gemuk ataupun sayur-sayur dan buah-buahan. Mai zaman Nabi Ibrahim, ujiannya lebih besar. Ujinya siapa? Uji anak sendiri nak disembelih. Kita bukan kata sembelih anak. Anak masuk asrama pun makan tak selera kita.
Anak masuk asrama. Asrama bukan jauh, Kuala Kubu je. Daripada Sungai Buloh jauh mana nak pergi KKB? Kan Kuala Kubu. Tapi anak tak ada ni, meleleh air mata kita, makan hilang selera. Itu dak Nabi Ibrahim diuji dan dengan diperintah oleh Allah sembelih anak. Kan maka hukumnya itu dah tentu tak mampu kita. Tapi kalau mampu, kita dapat berusaha untuk menyembelih hawa nafsu kita, cukup baiklah. Cukup baiklah. Tapi tak, hawa nafsu pun jadi gitu kak. Waktu menyembelih, belum apa-apa lagi, ekor lembu hilang. Kan? Tukang sembelih waktu pandai-pandai, booking ekor aku yang punya. Mana boleh pandai-pandai, itu bukan awak yang punya. Memang kalau nak bahagi ekor tu kepada 7 tu memang tak ada sebab ekor pun kecil. No. Tapi tak adalah patut semua booking, itu booking, ni booking, tak boleh lah. Kau batang pinang aku punya, syarat kau nak sembelih, tak payah bagi orang lain sembelih. Tu bahaya manusia. Bahaya sangat-sangat. Tu tak termasuk orang yang potong, tengok-tengok dah siap dalam bakul motor. Ya. Ada dalam bakul motor. Tu tak termasuk pihak masjid yang buat silap. Apa buat silap? Orang kampung semua dapat 2 kilo satu beg. Sukarelawan dapat 2 kilo tambah lagi 2 kilo. Haram terus. Upah kepada sukarelawan haram dengan daging korban. Upah kepada penyembelih haram dengan daging korban. Melainkan upah menggunakan duit masjid. Daging korban tak boleh. Melainkan dia tu penduduk di sini, macam mana orang lain terima, macam itulah dia terima. Tak ustaz, saya daripada pukul 3 pagi sembelih ustaz, tak tidur-tidur, mestilah saya dapat lebih pada orang lain. Kau dapat lebih ke akhirat nanti. Kalau ambil juga lebih, maka hak tu tanda nak campak kita dalam neraka jahanam. Hati-hati tuan-tuan kalau bab ibadah korban. Kan? Kenapa? Sebab kita tak rasa itu ibadah. Dia jadi sukarelawan ni 18 tahun, dia pun tak buat korban. Sukarelawan aja. Akhirnya kita kata, saya tak ada duit, saya tak ada duit. Ya, kalau kita tidak berusaha untuk ke arah tu, memang kita akan sampai pada waktu memang tak ada duit. Tapi kalau kita berusaha, Bangladesh tu yang gaji dia 1,100 dan 1,200 sebulan, dia dapat. Macam mana dia dapat? Dia sebulan dia simpan sikit, sebulan dia simpan sikit, sebulan dia simpan sikit. Alhamdulillah. Kita ada duit banyak, tukar handphone. Tukar dan macam-macam keadaan. Maka inilah yang paling kita takutkan. Bayangkan amalan ini paling indah itu amalan Nabi Adam AS, daripada zaman Nabi Adam turun kepada zaman Nabi Ibrahim, datuk kita. Yang Nabi Muhammad SAW datang daripada keturunan tu, bukan daripada keturunan Nabi Nuh, Bani Israel tu bukan, tapi datang daripada bangsa Arab tu yang datang kepada kita Islam sampai hari ini. Sayanglah kalau kita tak berminat untuk melakukan ibadah korban. Sangat sayang. So saya banggalah bila sebut 15 ekor tu, saya bangga. Sangat banggalah. Maksud menunjukkan bahawa ada kesedaran, banyaklah kawasan sini ada kesedaran. Cuma tak tahu lagi kesedaran dalam bab pembahagian. Tu. Pengurusi Nazir pakai Porsche. 2 biji Porsche. Nazir datang, semua timbang, buh 2 kilo. Nazir dapat 2 kilo. Bendahari, timbalan pengarah JAKIM, contohlah, gaji 17,000 pun dapat 2 kilo. Tok Siap, driver KKM, driver Kementerian Kesihatan, pencen RM350 je sebulan, pun dapat 2 kilo juga. Bangladesh yang duduk kawasan kita datang minta sikit-sikit pun dapat 2 kilo juga. Maka menanggunglah orang yang mentadbir itu nanti. Jenuh kita. Semestinya tujuan kita buat ibadah korban adalah untuk fakir miskin, bukan untuk kita. Penama korban layak mengambil sepertiga daripadanya, tetapi benda yang dia punya tu bagi kepada fakir miskin adalah lebih utama.
Lebih utama. Saya pun bawa balik buat juga dekat kampung saya, 3 ekor, seekor saya punya sendiri, 2 ekor sahabat-sahabat yang kata ustaz buatlah balik kat sana. Saya bagi tahu mudah aja. Dan ibadah korban bagi secara mentah, jangan fikir tentang nak masak, tak, bagi mentah. Melainkan kalau kita nak jamu sukarelawan dengan tulang-tulang dengan apa yang tu, okey. Yang tu tak ada masalah. Tapi kena fokus kepada 3 tadi, penama korban, kemudian orang awam dan fakir miskin. Dan orang yang paling awal nak dinilai besar adalah fakir miskin. Fakir miskin adalah paling utama. Untuk sukarelawan tolak tepi tak ada. Itu konsep tu tak ada dalam agama. Dah dapat baju percuma tu kira okey lah. Baju tu tulis kru korban. Silap pakai kru terkorban. Bawa balik lebih pada orang lain. Kan. Saya tanya kameraman. Haji Yaakob dia merata-rata ikut saya. Dia pun boleh tulis buku lah sekarang ni. Tuan-tuan, saya kalau perasan lah, siapa-siapa suka tengok YouTube saya selalu sebut. Orang Melayu selalu kata jangan jadi bodoh macam lembu. Orang Melayu, saya pernah ceramah di Alostak dulu, ada orang tanya, ustaz, ustaz tolong bagi apa kita panggil penerangan, orang kata. Ya, ustaz tolong bagi penerangan sikit kami dalam kegelapan, dia kata. Tu kan. Dia kata kenapa ada orang Melayu kata jangan jadi bodoh macam lembu. Saya kata tak, lembu tak sebodoh orang. Tak pernah jumpa lembu bodoh. Orang bodoh ada. Ya. Lembu masa hidup jual 5,000. Dekat kampung saya Kuala Ketil tu pun 6,000 diikat aja. Take it or leave it. Hang nak, hang ambil, hang tak mau sudah pergi. Tu kan ya. Baik. Lembu hidup jual 5-6,000. Kita masa hidup pergi jual tengok. Pergi pasar Paya Jaras pergi jual dengan kencing manis, darah tinggi, gaut agak-agak, siapa nak beli? Menyusahkan je. Lembu bila disembelih mati, manusia boleh makan. Kita bila mati menyusahkan orang. Nak dimandikan, nak di itu, nak di ini, nak di dan sebagainya. Tu ada. Saya buat khairat kematian, saya usaha khairat kematian. Dia mak dia elok-elok sakit dekat nak nazak je, dia minta borang isi khairat kematian. Pun ada juga macam tu. Allahu Akbar. Tu kan. Allah tu. Ada manusia kita tapi lembu tak dia manfaat. Lembu ni kalau tuan-tuan pergi bagi dekat orang Pakistan dengan Bangladesh, ni daging bahagian muka ni cukup sedap dibuat. Cukup sedap. Dia buang-buang kulit, dia letak begitu je. Nah, makan. Muka kita tengok pemeluat. Tak padan. Lembu dalam perut, apa yang kita tak makan dalam perut lembu melainkan tahi dia je. Tu usus yang duk bawa tahi tu pun kita makan. Basuh dengan kapur putih, buat air asam, cicah, meleleh-leleh air liuk. Lembu pun giling kepala, ini pun minta darah kita. Kalau nak kata kita tu lebih besar, lebih elok tu, telur lembu goreng kunyit. Agak-agak kita punya. Iya sungguh. Ekor lembu, Pak Imam bawa lari awal lagi. Kan? Sebab tu jangan sesekali. Manusia dia boleh jadi hebat, lebih daripada malaikat. Tapi hati-hati, Allah khabarkan dalam Quran, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat 112. Manusia boleh jadi lebih buruk daripada syaitan. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat 112. Manusia boleh jadi jahat lebih daripada syaitan. Pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 179. Manusia lebih buruk daripada hayawan. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Telah kami jadikan neraka jahanam itu, penghuninya paling ramai adalah jin dan manusia. Jin kita tak payah fikir, sebab bukan adik-beradik kita, bukan sepupu sepapat kita. Tak payah fikir. Tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui, buti kui. Tak payah. Tu bukan adik-beradik kita. Tapi yang kita kena fikir, yang masuk neraka satu puak lagi paling ramai siapa? Manusia, kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi hati mereka tak mau faham ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada hati ni, dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Sambung. Mic tak ada. Betul. Hati dil to pagal hai. Hati kita ni gila. Sangat gila. Kan ya? Sangat-sangat gila. Yang dunia kita tahu bahawa kita bakal akan mati ni, kita pulun sungguh-sungguh. Akhirat yang dijanjikan kita kekal abadi, tak nak pula tu. Nah, itu hati kita. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi mata hati mereka telah lama buta. Lalu sebelah masjid break tak makan bro. 12 tahun break tak makan. Pasal malam makan. Jam pasal malam tadi kawan kita pun. Iya sungguh. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga hati mereka dah lama pekak lagi tuli. Allah panggil kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia buat tak peduli. Saya 7-8 tahun dulu, saya duk ulang ayat tu. Hadis yang Nabi kata bahawa setan dengar azan lari. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Hayya 'alas salah. Setan lari, lintang pukang. Dan kata Nabi, setan lari sampai terkentut-kentut. Takutnya dengan azan. Kita, hayya 'alal falah. Lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita terlebih setan daripada setan. Cuma tak mengaku je. Saya kata diri saya sendiri. Sebab tu tujuan kita mengaji tu nak betulkan diri kita. Janganlah bangga benar kita. Sebab dalam Quran kata ada manusia boleh jadi jin dan setan. Dalam surah Al-An'am ayat 112, surah yang ke-6 tu. Iya sungguh. Tambah setan sekarang kerja dia tak banyak. Sebab ramai orang dah buat kerja setan. Setan dah boleh duduk atas kerusi ogawa, bubuh RM1, gedege 3 minit urut belakang. Sebab manusia buat kerja setan. Tukang mengata manusia sekarang, tukang bawa fitnah manusia sekarang. Setan dah tak banyak kerja, relax, tunggu pencen je dia. Itulah hakikatnya. Sebab tu manusia apabila dia tidak memikirkan tentang dirinya, kesinambungan umurnya, satu hari sudah, satu hari dia tak memberi apa kesan. Sepatutnya manusia kena fikir hari ni wajib lebih baik daripada semalam. Wajib. Kata ulama, seandainya hari ini sama seperti semalam, itu tanda kamu rugi. Sepatutnya kamu menambah lebih baik. Tapi kata ulama, seandainya hari ini lebih buruk daripada semalam, itu tanda kecelakaan dalam hidupmu. Kerana ada kemungkinan tiada esok bagimu. Walaupun Jin Samsudin kata esok masih ada. Kan filem dia kata gitu, esok masih ada. Tapi lepas tu dia buat tiada esok bagimu. Takut kita. Tambah kita orang lelaki. Calo bete, calo kalte. Sakit jantung. Gitu. Orang perempuan, hidup. Tak mati-mati. Mati siapa? Laki. Janda berderet. Janda. Betul, saya pernah pergi ke Johor di satu felda. Janda ada 114 orang.
Dah macam jumlah surah. Habis ceramah, dia orang ada persatuan, datang dengan orang perempuan kan selalu tempah baju seragam kan ya. Jadi Pak Imam kata, ustaz nak tengok ke tidak? Yang mana saya kata naklah tengok. Ya kan, pergi tengok, ingat naklah ambil seorang. Rupanya yang ada pun 75 semuanya. Kan? Tak tahu kan. Ya, yang meninggal ni semua laki-laki yang tinggal perempuan. Sebab itu hadis sahih. Akhir zaman bila saat berlakunya hari kiamat, nisbah satu lelaki 50 perempuan. Satu lelaki 50 perempuan. Logiklah dalam neraka perempuan ramai, dalam syurga pun dia meramai. Kita ni susah sikit, kena usaha lebih sikit. Kalau kita tak usaha, tak ada siapa boleh tolong kita. Jangan ngarap anak-anak nak tolong, tak ada harapan. Jangan ngarap. Saya ada sekolah tahfiz. Atuk nenek ni, dia kata, saya tanya dia kenapa nak ngantar anak cucu masuk sekolah tahfiz. Dia kata, insya-Allah ustaz, moga-moga cucu saya ni ngapal Quran. Esok kalau saya mati, saya masuk neraka, bolehlah dia selamatkan. Saya kata, atuk dengan nenek dah macam tahu nak masuk neraka. Mengarut. Kita nak masuk syurga bukan sebab orang, tu kita sendiri. Kalau kita buat, dapat le. Kita nak masuk neraka bukan sebab orang, sebab kita sendiri. Itu dalam Quran cerita awal. Hadis yang mengatakan banyak sekolah tahfiz, ustaz-ustaz sekolah tahfiz, dia orang tak mengaji hadis dan tak peduli. Dia tak peduli tentang hadis. Hadis yang mengatakan mak dengan ayah yang menjadikan anaknya itu tahfiz Quran atau hufaz Quran, maka mereka, anak tu dapat menyelamat 7 hingga 10 orang ya untuk masuk syurga. Hadis tu dhaifun jiddan. Tak boleh pakai hadis tu. Tapi mak bapak yang berusaha untuk anak dia tu jadi hufaz Quran, dia tu dipakaikan mahkota dalam syurga. Itu sahih hadis Muslim. Tu. Tapi sayang kita berangan dengan amalan orang lain. Anak cucu ni Allahu Akbar. Ada atuk komplain, asal cucu saya 2 orang ni, seorang 8 juzuk, seorang 4 juzuk je. Sedangkan dah 2 tahun lebih ni. Saya kata alhamdulillah atuk, cucu dapat 4 juzuk dengan 8 juzuk. Atuk dah berapa juzuk? Senyap atuk sampai sekarang tak datang. Iya. Atuk kerja apa? Bangun pagi buka radio. Vadakaro nahi chodo, gitu merasa jahat tum ho vahame bihu. Nenek dapur la 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 la. Itu je. Sampai tua ngapal lagu Hindustan. Ayat Quran, tak ada harapan. Surah lazim tu pun daripada surah Duha turun An-Nas pun merangkak-rangkak kita. Kalau malu tak tahu lah atau tak malu je kita ni. Kalaulah kita reti malu, malu sungguh kita. Malu ya Allah, malu sungguh. Aku hidup 70 tahun, Allah bagi rumah 3-4 biji di Payajaras. Bini 3 Allah bagi. Anak-anak semua masuk universiti belaka, pendapatan berpuluh-puluh ribu. Tiba-tiba ayat Quran solat daripada zaman dulu, zaman umur 6 tahun, baca surah Al-Asr. Inna a'tainakal kautsar. Sampai 6 tahun sampai 66 tahun. 66 tahun tak berubah. 6 jahanam kita. Siapa? Kita. Maka sebab tu kesedaran kita tu penting untuk menilai ilmu yang Allah bagi pada kita. Bukan hanya amalan itu dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam dengan perintah Allah. Bukan hanya telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya dengan Ismail yang berkata kepada ayahnya, silakanlah wahai ayahku, kerana itu perintah Tuhan. Begitu juga dilakukan oleh Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun sampai kepada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai musim korban, dia menyembelih ibadah korban dengan pegang kambing itu.
Lutut dia letak tekan dekat leher kambing, pegang pisau. Tuan-tuan dengar betul-betul dengan puan-puan ya. Nabi sebut Bismillahi Allahu Akbar. Inilah korban bagi diriku dan ahli keluargaku. Seko. Ambil pula lagi seko, ni hadis sahih. Inilah korban Bismillahi Allahu Akbar. Inilah korban bagi diriku dan seluruh umatku. Jadi sifat ibadah korban bukan satu bahagian satu nama, tapi satu bahagian satu keluarga. Tapi disebabkan kita tak faham, kita sehinggalah ada orang tanya, Ustaz, saya baru buat 4 bahagian Ustaz, esok macam mana saya ke akhirat? Agak-agak lembu tu datang, ada kepala, kaki depan 2 je ke, perut tak ada, kaki belakang tak ada, sebab 4 bahagian je. Sebab ada orang cerita benda-benda karut-marut. Dikatakan mesti setiap orang kena buat semua 7 bahagian. Tak ada satu pun tuntutan dalam agama sedemikian. Melainkan setiap kali buat, maka kalau kambing, itu kalau buat dengan niat dia adalah inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku. Setiap tahun bubuh nama ketua keluarga dengan ketua keluarga berniat untuk ahli keluarganya. Itu. Tapi memandangkan kita duit banyak, sebab tu kita buat seko untuk anak beranak kita 7 orang. Boleh lah. Tapi doa tu ketika niat, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku. Para sahabat tak buat seko, 1 bahagian. Tapi doanya begitu. Nabi tak buat seko, melainkan 1 tu dibahagikan semua orang niatnya itu. Itu ajaran agama. Itu ajaran agama. Kalaulah mengikut keadaan niat tersebut, kita tak perlukan lembu yang banyak sebenarnya. Tak perlukan lembu yang banyak. Ya. Apabila lembu banyak, sampai kepada bab pembahagian yang tidak betul. Masa nak sembelih, ucapan Nabi tu je, Bismillahi Allahu Akbar. Dah, tak payah baca ayat kursi. Ni lembu dah rebah, pisau dah letak. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah. Lembu belum arwah lagi. Agama kata sembunyikan pisau tu daripada pandangan lembu tu. Letak kat belakang, dah rebah elok dah kawan-kawan kita Ustaz, Tok Imam. Okey, boleh. Pergi tu slow-slow tu, letak bismillah Allahu Akbar, zam 1 kali bawah, tarik naik atas sekali, dah selesai. Tiba-tiba jadi macam surah Al-Falah ayat 4. Lembu tu bangun berjalan, pergi Giant. ayat 4 kat Taman Permata Ulu Kelang. Dia bangun berjalan, pergi Giant. Udah, AJK tak faham agama. Lepas tu jenuh cari pula fatwa apa nak pakai ni. Gak-gak jadi bangkai ke tidak? Orang Melayu. Saya jawab senang aja, kalau dia dah tak mati, kau potong sampai mati. Selesai. Lepas tu makanlah. Tak adalah kata jadi bangkai. Lembu dah lah 140 kilo. Kan? Bila orang tak faham tentang agama, dia jadi macam tu. Akhirnya, itulah bila manusia dia nak buat tapi dia tak faham tentang ilmu. Maka sebab tu bila kita tengok Nabi SAW menyebut dalam hadis, indahnya juga. Cuba dia, indahnya itu amalan anak-anak Nabi Adam. Perintah Allah. Indahnya itu amalan Nabi Ibrahim, ya, amalan Nabi Ismail dan juga Hajar, perintah Allah. Indahnya itu amalan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Indahnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata sebaik-baik amalan pada hari nahar, iaitu pada hari Aidul Adha, adalah menyembelih ibadah korban. Dalam tempoh 4 hari itu, 10, 11, 12 dan 13. Kalaulah kita tak masuk bahagian, rugi. Sangat-sangat rugi. Kenapa? Sebab Nabi kata amalan yang paling baik pada hari raya korban adalah sembelih binatang korban. Dan yang paling baik disembelih oleh Tuhan punya nama tu sendiri. Tuhan punya nama tu sendiri. Dia kata, Ustaz, pisau tak ada, cari rel kereta api tak jumpa. Cik, dia buat pakai rel kereta api. Tak kisahlah, pisau potong sayur pun boleh, tak ada masalah.
tengok orang Jepun. Saya ada satu pisau sahabat beli dekat Turki. Sampai sekarang ada kat rumah. Tak payah asah pisau tu. Potong sembelih. Sembelih basuh. Tak payah asah sampai sekarang. Kan? Tak ada pun buat daripada kereta api pun. Sarung pun tak ada, pakai balut gitu je. Maka tak, itu tak penting. Yang penting sunnah dia adalah asahkan pisau bagi tajam. Kemudian letak, jangan tunjuk pisau tu kepada binatang. Yang tu je. Jangan tunjuk asah begini. Kau tunggu dia buat gitu. Itu tak boleh. Okey, baik. Amalan yang paling baik yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, amalan yang paling baik adalah ibadah kurban. Ini keindahan sebenarnya yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugilah kalau kita tidak melakukan ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita dengan direct. Nabi kata tak ada benda lain pada hari raya, maka buat. Dan buatlah dengan kadar yang betul. Saya suka tuan-tuan, kepada pengurusan, bahagian pengurusan ni, dia sepatutnya bagi penerangan. Panggil penama-penama korban tu, panggil datang masjid, buat perjumpaan dan bagi penerangan kepada mereka berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada ayat Quran. Biar dia rasa. Tak tengok gambar lembu pun dia tahu. Tak tengok pun tak apa. Ini ada orang nak tengok, ustaz, saya nak tengok lembu saya macam mana. Besok ke akhirat saya kenal. Ikut suka je. Kan. Lepas tu ada nak bubuh nama lembu tu pula. Saya nak niat ni ustaz, pegang lembu tu, saya bubuh nama ni, lembu ni nama Abdul Rahman. Ikut suka je. Tu manusia. Kan, ya. Dalam Al-Quran, surah tu Al-Hajj pada ayat 37, Allah kata yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging. Daging sampai kat kita, rebus cecah air asam, meleleh-leleh air liuk. Daging. Darah tak ada. Sampai ke bumi. Yang sampai apa? Amal taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila buat, ikhlas adalah satu perkara yang paling penting. Gambaran, apalagi keindahannya, bukan hanya dilakukan oleh keluarga Nabi Adam, bukan hanya dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim, bukan hanya dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu amalan yang paling baik. Dan bila kita baca dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar, wahai Muhammad, telah kami bagi kepadamu nikmat yang melimpah ruah. Macam kita, yang doa pun dapat, yang tak doa pun dapat. Mana ada doa nak jadi pandai, tiba-tiba je dulu penilaian darjah 5A. Sama zaman kita dululah. Dapat masuk kerja sana, kerja sini, kerja sahabat tadi daripada tabung haji sampai pencen dekat dengan tabung haji. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang daripada tak ada tanah menikah dengan bini orang payah jaras, dapat tanah kata pak mentua. Tu pun lupa diri. Ya, kadang-kadang. Ya, sungguh. Itulah kelebihan. Allah bagi nikmat pada kita ni tak pernah berhenti. Melainkan kita tu berhenti daripada bersyukur. Saya suka doa imam tadi tu. Ya, minta supaya kita jadi bersyukur. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu. Ya Allah, ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya Allah, ya Allah, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Ya Allah. 3. Allah kata, suruh kita minta, ya Allah tolong aku ya Allah, supaya aku dapat ingat padamu. Bahasa mudah. Kalau kau tak tolong ya Allah, aku selalu lupa. Dah bankrupt. Baru masa tu panggil budak tahfiz baca surah Yasin. Bila rumah ada gangguan jin, masa tu barulah panggil orang masjid main baca surah Yasin. Tu pun dia tak baca juga. Dia dekat luar gudang garam. Aduh. Kan kesian kita ni. Kesian dengan diri kita lah.
Saya saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus, dengan Darussalam, belajar sikit-sikit je lah. Dulu saya buat perubatan Islam di Surau Jumaat Al-Bayan di Bukit Beruntung dekat dengan Public Bank. Tapi bila makin buat sampai pukul 3 pagi orang duk datang lagi, tak nak lah, jenuh kita. Sekarang ni sebab kita sibuk dengan ceramah. Pesakit yang paling ramai sekali orang perempuan. Orang perempuan cukup takut jin dia. Dia tak tahu laki dia tu segala datuk punya jin. Dia bukan tahu. Dia cukup takut jin. Masalah kita juga. Ustaz, tolong datang rumah boleh Ustaz? Buat apa? Rumah saya ni keras Ustaz. Saya pergi keras betul. Buat pakai batu bata. Ya. Saya memang tak layan benda ni. Pelik manusia. Ustaz, ni orang perempuan selalu panggil orang perempuan. Ustaz, tolong Ustaz datang rumah sekejap. Tengok, tolong buat pagar. Saya bukan kontraktor. Itu pun tak reti nak faham. Puan-puan, kalau siapa yang takut jin, tapi sebenarnya jin tu takut dengan kita. Sebenarnya jin tu takut dengan kita. Okey, dia kalau boleh tak nak jumpa kita. Sebab dia dengar azan dia lari. Kita dengar azan tak lari-lari, kebal. Kebal ke tak reti, tak tahu lah. Jadi jin tu dia tak takut dengan kita, so kita tak takut. Macam mana nak selamat diri? Dalam hadis Nabi kata kalau kita nak selamat dalam rumah kita, baca surah Al-Baqarah. Nabi kata barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumahmu, maka syaitan di dalam rumah akan keluar daripada rumah dan tertahan syaitan daripada luar, tak boleh masuk dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Hadis sahih Al-Baqarah. Ustaz, ayat berapa ni perangai kita? Ustaz kata surah. Surah maksudnya ayat pertama sampai 286. Ustaz, pasang CD boleh tak? Rasa macam nak luku kepala. Pasang CD. Nabi kata kalau nak bagi kuat lagi, tunjang kekuatan tu, tambah baca surah Ali Imran 200 ayat. Jadi 486 ayat. Tak payah panggil boh mau. Boh. Tak payah panggil ustaz. Kadang-kadang ustaz tu baru ustaz. Letak macam-macam, mengaku ustaz. Oi, bukan main buat air sekian. Package 4,800. Orang jual agama sekarang ni pelik-pelik. Dan sebab kita pun dah tak reti, jahil. Ustaz tu sendiri pun dia tak baca ke rumah dia. Dia baca rumah kita sebab kita bayar je. Maka tak perlulah bersusah payah. Kita baca je sendiri. Ambil satu hari satu muka surat, besok tambah lagi sampai habis. Setahun lah. Tapi niat baca surah tu untuk Allah keluarkan kejahatan dan keburukan daripada rumah kita ni, dan tahan kejahatan dan keburukan daripada luar, jauhkan kejahatan sihir. Itu hadis sahih. Tak payah baca di air, siram keliling rumah, selangor air kurang, kotor merata-rata, pergi buang merata-rata. Islam ni bukan agama ajaib ni. Bila nak ambil SPM boleh buat air penawar. Kalau dah sepanjang tahun dia gagal aja minum air, takkan lulus, kembung perut dia je. Agama memang mengajar begitu. Ini kita jenis terpesona. Oh, pantang yang cakap tu pakai jubah, janggut panjang singgit, serban dia begini, habis. Bahaya sebenarnya. Agama tak. Nabi kata, apabila ditanya oleh para sahabat bila mana sakit, kata Nabi, carilah dukun yang paling mahir, pakar dalam satu-satu penyakit. Ya, bila tak ada ubat, Nabi ambil air, pegang dengan tangan kanan, dan kemudian baca surah Al-Fatihah. Bukan baca Yasin. Hadis kata surah Al-Fatihah. Habis, tiup. Minum. Dengan doa, moga Allah bagi kesihatan. Baki, tuang dekat tapak tangan, sapu dekat tempat yang sakit.
Lepas tu start kereta pergi hospital. Dekat je Sungai Buloh. Dia kena macam tu. Dia bukan tiba-tiba, oh dak, dia sebenarnya dak. Agama begitu. Agama berpegang kepada kalimah duit. Untuk doa, you usaha. Doa, usaha. Istiqamah, berpanjangan. Baru tawakal. Dia tak tiba-tiba je. Kalau anak kita gagal dalam periksa, mula-mula sekali pilih guru tuition yang terbaik mengajar dia. Dia bukan agama kita tiba kling, dia tiba-tiba berubah, itu tak boleh. Macam itulah kalau kita nak duit banyak, pergi kerja. Tak payah cari harta korun. Korun mati lama dah. Itu jadi manusia. Maka bagaimana kita nak merasai nikmat ni? Inilah keindahan-keindahan yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam ayat apa? Inna a'tayna kal kautsar. Inilah ya Muhammad, telah kami bagi nikmat kepadamu, besar nikmatnya. Fasalli li rabbika wanhar. Apa maksudnya? Salatlah kamu dan kurbanlah atas nama siapa? Tuhanmu. Orang fasalli li rabbika wanhar, iaitu salat dan sembelih binatang kurban. Itu tanda kita. Pertama salat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban, hubungan kita sesama manusia. Indahnya ibadah kurban kita masuk satu bahagian 6-700 yang boleh rasa 3 kelompok manusia. Kalau ngarap kita nak pergi sedekah sendiri, tak ada harapan. Al-bakhilun wal-kedukutun. Kan? Jadi masuklah ibadah korban. Dapatlah. Ramai juga orang yang dapat share makanan-makanan tersebut. Tambah sekarang ibadah korban, sekali kulit pun orang makan. Kulit luar tu, orang buat masak lemak cili api. Kulit dalam tu dah tentulah. Kan tu sampai dahsyat sampai macam tu. Maka bermanfaat ni cukup manfaat. Tapi syarat dia apa? Fasalli li rabbik wanhar, iaitu solat atas nama Tuhanmu dan sembelihlah binatang kurban. Ibadah solat kena jaga. Yang nak bagi cerminkan hati kita tu seronok nak buat kurban, apa dia? Salat. Salat yang membimbing hati kita supaya seronok bersedekah. Seronok. Kata arwah siapa nama penyanyi nasyid dulu, Ahmadi Hasan. Ahmadi Hasan. Dia bagi tahu dulu, dia suruh derma. Dia banyak dia suruh derma, banyak nasyid-nasyid dulu, dia banyak memberi pengajaran yang sangat besar. Kita baca dalam terjemahan itu cukup baik. Banyak sangat-sangat dulu kumpulan nasyid Suraya ke apa gitu gini, memang nasyid-nasyid mereka sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Lah nasyid kita pun tak faham apa dia cakap. Kan? Tapi dia bagi tahu kepada kita, dia mengajar kepada benda tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalimah perkara yang selalu saya sebut adalah ingatlah bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Sedang akhirat tempat kita kekal. Saya selalu ulang, orang yang paling cerdik di dalam menjaga hartanya adalah apabila dia dapat harta dan dia segera menggunakan harta itu untuk kemanfaatan, kerana dia tahu ketika dia menggunakan harta itu sedang disimpan oleh Allah di dalam syurga. Orang yang paling bodoh lagi jahil adalah manusia yang bila mendapat harta dan dia kemudian menyimpan, dapat harta dia menyimpan, dapat harta dan menyimpan dia dan mengira-ngira berapa jumlahnya dan kemudian dia mati pada muka. Apa pun tak dapat. Semua orang nampak ketika kematian, apa pun kita tak bawa. Kira kita mati, kita punya schoolmate kan mati, classmate mati, semua kita nampak. Dia tak boleh merangkak pi ke tanah kubur, apatah lagi nak bawa Mercedes dia, Porsche yang 2 biji tadi. Tak ada. Basikal buruk pun kita tak boleh bawa. Puan-puan yang beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenaha, apa pun tak boleh bawa. Semua tinggal. Bila kita nak bawa harta kita, ni waktu kita hidup.
Datang masjid, spare siap-siap RM10 bulan tabung masjid. Rupanya setiap kali datang kirim kereta kita ke akhirat. Setiap kali datang jumpa ada ibu tunggal, ibu kena tinggal, ibu yang hampir meninggal. Kan ya, sedekah bagi dekat orang miskin. Itu kita sedang hantar harta kita ke akhirat. Kalau kita nak bawa ketika kita mati, apa nak buat? Apa pun tak dapat dah. Waktu mati, bagi kita orang lelaki, kita pakai 3 lapis. Itu orang yang pakaikan. Bagi orang perempuan, 5 lapis. Itu kalau sempat. Kalau mati atas kapal, dilepasnya ke bawah dengan plastik saja. Lepas turun dalam laut, kenyang, paus. Itu aja. Matilah macam-mana bentuk. Ada yang mati berkecai atas jalan raya. Tak sempat pakai. Tak sempat. Tapi itulah keindahan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan. Tuan-tuan jangan risau tentang mati, kerana mati semua akan mati, dan kematian itu semua akan dapat rasa, dan kita tahu arah dia macam mana. Arah dia macam mana. Kita tahu orang nak mati syahid, kita baca dalam ada 19-20 hadis cerita tentang mati syahid. Orang perempuan yang mati ke dalam keadaan hamil, mati syahid dia. Orang perempuan yang meninggal dalam keadaan dia bersalin, mati syahid. Perempuan dan lelaki yang meninggal dia lemas dalam air, mati syahid. Jatuh bangunan, ya, mati syahid. Ditimpa tanah runtuh, mati syahid. Sakit berpunca daripada dalam perut, mati syahid. Sakit dengan wabak taun seperti mana penyakit kita COVID-19, mati syahid. Aksiden, mati syahid, masuk syurga. Ada dulu saya ceramah setempat, saya kata aksiden, mati syahid, masuk syurga. Dia angkat tangan, Ustaz, syahid ke? Kenapa? Yelah, kalau dia aksiden tu, dia sebelum ni solat tidak, apa tidak, takkan dia masuk syurga juga? Jawapan saya mudah, yang kau dengki sangat dengan dia kenapa? Adalah tu benda baik bila Allah pilih dia tu. Zahir mati, Nabi kata syahid, kita pun kata syahid lah. Yang kita dengki seronok orang masuk neraka, kenapa? Allah tu manusia, sifat dengki ni tak tahu nak cakap. Maka sebab itu bila kita baca dalam tu, Allah kata fasalli li rabbik wanhar. Solat dulu, jaga solat fardu terutamanya kita yang lelaki dan perempuan. Solat fardu seboleh mungkin berjamaah, seboleh mungkin. Kalau tak sempat di masjid, pergi surau, tak sempat di surau, doa solat jemaah dengan keluarga. Janji solat berjamaah. Tak sempat di pejabat ada, tak ada masalah. Tak sempat singgah R&R pun boleh. Janji solat jemaah, jangan solat sendiri, rugi. Tu solat fardu. Jangan tinggal solat sunat. Apa solat sunat? Qabliyah dan ba'diyah. Dalam hadis riwayat yang sahih daripada Ummu Salamah dengan Abdullah ibn Umar, Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mengekalkan amalan salat sunat 10 rakaat atau 12 rakaat satu hari, maka dia akan dibina sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis itu menerangkan dengan begitu jelas. Hadis itu menyebut 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ada 5 jenis. 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Boleh mungkin yang ni cuba sedaya upaya jangan tinggal. Siapa yang lagi kuat nak tambah yang ghairu muakkad, yang tidak diperkuatkan dengan dalil, apa dia? 4 sebelum asar. Sebelum asar sebenarnya 4, bukan 2. Tapi Tok Bilal kita pun tak sabar-sabar. Sabarlah. Sunnahnya 4. Kalau awak nak buat 2, awak tunggulah kejap. Tu kadang-kadang, ya. Jadi sebelum asar 4 sunnahnya 2 salam. Sebelum maghrib kita buat tadi, alhamdulillah, ringkas-ringkas. Dan sebelum isyak kalau tak ada majlis ilmu, dah selesai.
Maksudnya 5 yang sangat dituntut, 3 yang tidak dituntut. Tapi siapa tambah baik, maka dia boleh buat. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Allah bina sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Dah pukul 9 lebih cukup tak banyak mana pun. Cuma kita tahu kesimpulan, dia yang paling penting adalah kesedaran. Apa kesedaran dia? Kesedaran dia adalah tolonglah anggapkan bahawa nilai kurban tu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan simpan harta di dunia, kerana harta di dunia yang disimpan hanya kita dapat mewariskan kepada orang lain, dan anak cucu belum tentu lagi dia buat seperti mana yang kita nak. Simpan, kita mati, dia beli TV plasma, main game. Buat ada kerja. Kan? Kita duduk plan, ayah mati besok ambil rumah ni, buat tahfiz. Sebelum ayah mati tu buat dulu. Bukan tunggu ayah mati baru buat. Ni kata ayah sekian bagi dekat Masjid Al-Huda. Masa ayah hidup, pergi bagi terus. Jangan tunggu mati baru nak bagi. Itu jadi masalah kita. Melakukan ibadah ketika hidup, bukan dah mati. Bila dah mati, tak ada apa dah.